Maka sebab itu Islam tidak melarang kita jadi orang kaya. Tak. Yang Islam larang macam duk jadi sekarang ni. Jadi orang kaya, tapi kemudian buat video TikTok, cerita rumah kita ada buat dengan nilai 40-50 juta. Yang tu haram. Pakailah kereta berapa biji yang awak nak pakai pun, tapi bila awak keluar dalam TikTok, kereta awak ada 18 biji, yang tu yang haram. Ya, menampilkan kekayaan, yang tu haram. Yang lain tak ada masalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk terus menerus melakukan kebaikan demi kebaikan, agar kebaikan itu dapat memadam segala kejahatan. Dalam waktu kita melakukan kebaikan, bagusnya adalah waktu dia menghilangkan dia menghilangkan waktu kelalaian. Itu penting untuk kita terus melakukan kebaikan, kerana dengan waktu itu hilangnya ruang untuk kita lalai. Ya, jadi insya-Allah meneruskan pengajian kita di dalam perbincangan La Tahzan. Bukan kitab La Tahzan, tapi perbincangan tentang jangan pernah sedih, jangan pernah duka cita, kerana Allah itu maha kaya di dalam mengatur kehidupan hambanya. Udah selesai, habis. Itu harus difahami begitu. Pada hari ini, setelah beberapa kali kita sembang tentang muqaddimah perlunya kesabaran, muqaddimah perlunya rasa redha dengan ketentuan Allah, muqaddimah perlunya rasa sifat seorang hamba. Kalau dia kenal diri dia tu hamba, insya-Allah dia tak komplain dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia lupa diri, komplain saja, tak pernah puas hati. Masa hujan turun, dia kata kenapalah hujan, kain tak kering. Masa datang panas, kenapalah tak hujan, ni panas ni, begitulah manusia. Tak pernah rasa redha. Yang tu perlu kita fikir. Baik, hari ni baru start dalam bab muqaddimah tu selesai, baru start dalam bab sabar dulu. Bab sabar, Al-Quran beberapa kali kita kata dalam Al-Quran, wabasyiris sabirin, khabar gembira bagi orang yang bersabar. Tenang-tenang aja. Paling besar kesabaran kalau kita dapat sabar. Sabar di dunia ini, khabar gembira di akhirat. Tenang, selesai. Awak solat aja, jangan cuti. Sabar je solat, khabar gembira di akhirat. Awak sabar je tinggalkan benda-benda haram yang Allah tak suka. Sabar kalau ikut hati nak buat juga, kan? Tapi sabar kejap, khabar gembira lah dekat sana nanti. Awak sabar je lah dengan apa-apa yang kurang sikit di dunia. Dekat akhirat nanti, Allahu Rabbi, besarnya nikmat. Nah, okey, baik. Sifat sabar yang paling terpuji
ialah kesabaran jiwa yang lahir daripada rasa sukarela atas kesediaan meninggalkan pujukan nafsu syahwat yang tercela. Itu mula-mula sekali. Sifat sabar yang paling tinggi nilainya apabila jiwa kita ini atas rasa tak merengek dan tak merungut sedia apa? Meninggalkan tuntutan hawa nafsu. Itu sifat sabar yang pertama. Nak rumah besar, boleh? Jangan besar sangat. Nak kereta mahal, boleh? Jangan mahal sangat. Nanti melampau. Kereta apa yang dipasangkan dengan emas ni? Apa kereta? Beli kereta boleh tak? Belilah. Belilah Mercedes ke, belilah Porsche. Tapi jangan bubuh emas kat kereta. Nak rumah cantik, mangkuk tandas bubuh usfur mas, tak ke gila namanya. Kan ya? Ya sungguh. Pakailah sudu, tapi jangan pakai sudu emas. Maksudnya begitu. Pertama sekali dalam ayat ni, dalam kalimah ini dia kata bahawa sabar yang paling utama dan yang paling baik adalah ketika membentuk jiwa kita untuk tidak mengikuti pujukan hawa nafsu. Udah, tenang je. Tak apalah, alhamdulillah. Cukuplah dapat banglo 3 tingkat. Sudahlah. Ada swimming pool pun 3 tingkat. Jenuh terkejun kita. Udah, selesai. Kan ya? Maka sebab itu Islam tidak melarang kita jadi orang kaya. Tak. Yang Islam larang macam duk jadi sekarang ni. Jadi orang kaya, tapi kemudian buat video TikTok, cerita rumah kita ada buat dengan nilai 40-50 juta. Yang tu haram. Pakailah kereta berapa biji yang awak nak pakai pun, tapi bila awak keluar dalam TikTok, kereta awak ada 18 biji. Yang tu yang haram. Ya, menampilkan kekayaan, yang tu haram. Yang lain tak ada masalah. Dan dengan demikian, darjat dan istilah-istilah khusus mengenai kesabaran diketahui berdasar kaitannya dengan objek kesabaran itu sendiri. Baik, itu pertama lah. Pertama apa? Pertama adalah sabar dalam meninggalkan tuntutan hawa nafsu atau syahwat. Itu je. Ketika kami orang lelaki didatangi syahwat atau didatangi nafsu, suka kepada orang perempuan, maka yang pertama sekali, bentuk nafsu itu supaya tak jadi nafsu jahat. Buka dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 53. Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Hawa nafsu ni kalau tak dijaga rapi, dia akan mengajak kita kepada kejahatan, melainkan nafsu yang dijaga oleh Allah. Jadi kami yang suka kepada perempuan harus bentuk supaya boleh salurkan dengan cara yang betul. Pergi Minang kalau kita berkenan. Dah selesai. Kalau nak Minang risau, hantar WhatsApp dulu. Tanya okey ke tidak. Macam tu keadaannya, buat dengan cara betul. Sama juga dengan orang perempuan. Kalau awak berkenan dengan orang tu, maka jangan tulis dalam Facebook. Jangan tulis Facebook, saya berkenan kat orang tu. Nanti ada orang lain bagi gambaran-gambaran yang tak betul. Cari yang nombor telefon dia, bagi salam dia elok, tanya apa khabar, hantar WhatsApp. Saya berkenan kat awak. Ya. Dosa tak? Tak dosa. Dah selesai. Ya. Jadi ini nafsu syahwat harus ditahan kerana ianya boleh membawa kepada tercela. Baik. Sabar menahan syahwat, terutama syahwat kemaluan. Ini disebut satu bentuk kesucian yang sangat besar. Maksudnya bebas dari berlakunya perzinaan. Ini syahwat yang paling dahsyat sekali. Ya. Maksudnya siapa-siapa yang mampu sabar di dalam berhadapan dengan syahwat zina, maka dia berada pada tempat yang sangat istimewa. Dia dapat kontrol diri dia. Ya, kita alhamdulillah sudah ada pasangan hidup dan tak terdedah kepada tu. Tapi hati-hati. Hari ini kelompok kita orang Melayu pun cukup dahsyat. Sudah ada, saya tengok apa video-video yang dibuat
oleh golongan-golongan muda yang dia buat video tu macam duduk serumah. Dia buat video tu macam duduk serumah dan dilihat oleh orang lain. Ini cukup-cukup bahaya. So kita cek lah, kita cek anak cucu kita semua supaya dia berada pada tempat yang betul dan di dalam hal untuk melawan syahwat kemaluan itu. Sabar menahan syahwat perut disebut sebagai kemuliaan jiwa. Kalau syahwat kemaluan ini dipanggil sebagai kesucian. Suci, bersih dia. Dia bersih daripada dosa besar. Sabar menahan syahwat perut disebut sebagai kemuliaan jiwa. Perut adalah syahwat yang sangat membentuk kita menjadi tidak sihat, luaran dan dalaman. Bab makan, waktu pagi pukul 7, bangun-bangun lepas main subuh, kopi O, hang tuah. Hang tuah tak sedap, cap gantang, kedah. Tu kan. Cokodok pisang, sarapan awal pagi. Pukul 10 sekarang, nasi lemak, sotong kembang. Makan tu 12.30 biryani gam. 3 kali dah, belum zuhur lagi tu. 3 petang kari pap King Kong. 4 pukul 6.30 atau pukul 7, kononnya makan malam tak boleh makan selepas waktu malam. Jadi pukul 6.30 juara tom yam. Kan ya? Dan kemudian sebelum tidur pukul 11 roti telur. Dan 6 kali satu hari makan. Tak tahulah makan ke minta darah ke. Begitulah keadaannya. Allahu Rabbi. Dulu kita makan dalam pinggan. Lauknya di-share ramai-ramai lah kan. Kemudian dia naik satu peringkat makan dalam talam. Contohnya sunnah. Sunnah sangat lah tu. Tu bukan sunnah, itu punah. Kalau nasi Arab sampai satu talam besar macam tu, nasinya mumbung, cari kambing tak jumpa, pakai jengkaut cari kambing tu. Itu apa gayanya tu? Tu kan. Akhirnya kemudian sekarang ni makan shell out. Bersepah-sepah, tuang je atas meja. Kita bawa atuk dengan nenek pun tengok, ya Allah, korang kambing ke? Makan bersepah begitu. Ada satu lagi makan kena masak sendiri. Pergi kedai, ambil, kemudian masak sendiri. Baik tak payah pergi. Udahlah kita bayar dengan dia. Tu kan kita panggil apa? Steamboat. Ya sungguh. Maka makan ni Allahu Rabbi, viral semua. Ada orang dah tak ada kerja je, dia nampak je viral mi racun. Dia pergi. Nasi lemak janda 3. Janda tu dah 3 kali janda. Rupanya betul. Yang janda tu pun tak payahlah tulis. Kalau ia pun awak janda, tak payahlah tulis signboard besar-besar gitu. Mengarutnya manusia atas muka bumi Tuhan kalau dia tidak meletakkan diri dia ada ilmu, ada iman dan paling penting ada kesabaran. Makanlah, tak ada masalah. Nabi tak tentukan kita makan sekian. Tapi dalam bab makan ni lah, dalam bab makan ni Nabi kata ketika nak makan, bukan maksudnya makan ketika lapar berhenti ketika kenyang, bukan. Kalau ikut tak ada hadis pun cerita macam tu. Makanlah ketika lapar, berhentilah ketika kenyang, tak ada pun. Rasa perlu makan, makanlah. Cuma Nabi kata pertama makan sebut nama Allah, bismillah. Nabi sebut bismillah pendek. Nabi nampak makan sikit aja. Kita baca doa panjang, tambah 3 kali. Patut lagi panjang bacaannya, lagi sikit makan. Tapi tak, tu kan.
Nabi baca bismillah, lalu Nabi makan. Kita bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Tahu nak masuk neraka tu. Dia bukan tak tahu. Tu kan. Ya, tak. Nabi makan guna tangan kanan sahaja. Kita dua-dua sikit. Satu cocok, satu potong. Satu cocok, satu potong. Dua-dua guna. Nabi kata, ambillah makanan yang paling hampir denganmu. Nah, apa yang ada depan kita, kita boleh pusing je. Dari yang jauh dah jadi dekat. Allah Rabbi. Nabi kata, makan guna 3 jari. Pada makanan-makanan yang boleh diangkat dengan menggunakan 3 jari, maka guna 3 jari. Ya. Tapi nasi jangan. Nasi kalau guna 3 jari, 3 jam belum habis. Jadi 3 jari gitu kan ya. 3 jari. Ambil makanan-makanan yang 3 jari tu. Okey, baik. Maksudnya ambil sikit-sikit je. Kemudian apa lagi? Nabi kata, makan, isilah perutmu itu sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan minuman, sepertiga lagi dibiarkan untuk pernafasan. Kita makan 3/3. Bukan 1/3, 3/3. Dah makan dah buah gitu. Asma kita. Ya, itu sebenarnya. Jadi dalam bab kita ulang balik. Kalau menahan nafsu syahwat, kemaluan, itu disebut sebagai kesucian, iffah. Ya, iffah. Satu bentuk kesucian bila kita jaga kemaluan kita itu dan letak pada tempat yang betul. Yang kedua, sabar menahan syahwat perut, itu disebut sebagai kemuliaan jiwa, syarafun nafsah, ataupun kepuasan jiwa. Ya, kalau kesucian tadi lawannya zina, tapi kalau nafsu syahwat ni lawannya apa? Rakus. Melantak aja kerjanya. Gitu. Dan sabar menahan yang tidak baik daripada diketahui, maksudnya menyimpan rahsia. Lawannya menyebarkan, mengumumkan, mendakwa melakukan perbuatan keji, dusta atau menuduh orang buat keji dan zina. Baik. Sabar yang ketiga apa? Tahan, yakni simpan rahsia. Jangan sembang. Jangan sampaikan pada orang lain. Itu sabar. Nafsu kat tu. Nafsu dengar cerita. Kita dengar cerita. Cerita tu betul. Tapi kita tahan dan kita tak cerita pada orang lain. Ini duduk peringkat yang ketiga. Kemaluan yang pertama, kemudian perut yang kedua, dan yang ketiga sabar menahan yang tidak baik daripada diketahui oleh orang lain. Siapa pun. Contoh, hari ni datang duduk dalam kelas. Kawan bagi tahu, akak nak minta nasihat sikit ni. Saya ni ada masalah. Laki saya dah 2 minggu lari rumah. Tak balik-balik. Awak bagi nasihat je dengan dia. Tolong apa yang perlu. Jangan cerita pula dengan kawan lain. Kau tahu tak? Kalau kau tak bagi tahu, memang dia orang tak tahu. Itu manusia. Ataupun jangan balik bagi tahu dengan pasangan hidup kita. Bang, tadi Kak Ayah. Udah mula. Kan ya? Begini. Ya, kita boleh simpan. Bagi tahu dengan suami, pesan pula dengan suami, jangan bagi tahu dengan orang lain. Suami pergi jumpa dengan kawan dia, kau jangan bagi tahu orang lain. Itulah jadinya. Jaga. Apa cerita? Dia senang je. Apa-apa yang kita tak suka orang buat pada kita, maka jangan buat dengan orang. Itu je. Keaiban kita kalau tak mau diketahui oleh orang lain, jangan buka aib orang lain kepada orang lain juga. Jangan. Ini sangat-sangat bahaya. Sebab itu dalam hal menahan yang tidak baik daripada diketahui, iaitu disebut sebagai menyimpan rahsia ini, tanggungjawab kita adalah jangan menyebarkan perkara-perkara yang tiada manfaat, walaupun perkara itu betul. Walaupun tambah sekarang ni pula kempen politik.
Biar calon aja yang kempen. Kita tak payah berlebih-lebih sangat. Yang mana kita sokong elok-elok, kita doa elok-elok. Jangan marah pada orang yang lawan kita, tak boleh. Kita sokong yang ni, orang sokong yang tu, biarlah. Awak berhak memilih yang awak suka. Orang lain pun berhak juga. Jangan macam-macam tuduh menuduh, keluar dalam Facebook itu begini dan sebagainya, tak mau. Jangan sebarkan perkara yang tiada manfaat. Jangan umumkan sesuatu kalau kita tak tahu kesahihannya, ataupun kalau perkara tu sahih tapi kalau kita umum dia akan lebih menjadikan masalah, maka jangan. Diam aja, cukup, selesai. Kan? Jangan mendakwa satu-satu perbuatan orang lain. Kononnya begitu, kononnya begini. Kau tahu tak, dulu dia sebelum dia pakai tudung, rambutnya karat. Tu kan. Dulu sebelum dia datang masjid, dulu begini, mengarut manusia. Memang mengarut. Dia suka menelanjangkan orang lain, dia terlupa Allah akan telanjangkan dia di akhirat nanti. Cukup takut. Sebab tu simple Nabi pesan pada kita berkenaan dengan mulut ni kan, falyaqul khairan, cakap yang baik-baik, au liyasmut, ataupun duduk diam. Kemudian ada satu kes datang kepada Nabi SAW. Dia cerita dengan Nabi tentang aib dia. Aku dah melakukan kesalahan ya Rasulullah. Aku dah buat dosa. Nabi tahan. Dah tak payah cerita dengan orang. Ketika Allah menyembunyikan aibmu, kenapa kamu pergi cerita dengan orang lain? Ini cerita. Awak ada masalah dengan laki, tak payah cerita dengan orang lain. Melainkan cerita pada tempat yang kita nak minta nasihat. Lepas tu jangan detail. Jangan detail. Hantar WhatsApp dengan ustaz pun macam tu juga. Iya, sungguh saya pesan. Sebab ramai yang hantar WhatsApp dengan saya, ustaz, saya ada masalah dengan suami. Okey, bagus. Cerita macam tu. Tolong bagi nasihat sikit, ustaz, ada tak doa-doa? Yang tu bagus. Tapi masalahnya sekian. Masalah sekian. Masalah, tak payah cerita yang tu. Yang tu tak payah cerita. Daripada ustaz tak tahu, ustaz jadi tahu. Dan ustaz tu pun bukannya baik sangat. Silap dia lebih teruk pada awak cerita tu. Iya. Awak ni, kalau jumpa isteri saya tu, ustazah saya tu, cuba tanya dia, kawan-kawan dia pun macam tu kak. Kan ya? Ramai yang menikah dengan ustaz. Ramai yang menikah dengan ustaz. Dia orang pun bukan orang lain. Ustaz, ustazah juga dia orang pun mengajar di sekolah agama, begitu, begini dan sebagainya. Ada. Ya, ustaz-ustaz yang isteri dia mengadu ke jawatan agama, begitu, begini. Kenapa? Sebab kita pun manusia. Kita pun manusia. Ustaz bukan malaikat. Maka simple caranya adalah jangan menyebarkan, jangan mengumumkan, jangan mendakwa atau menuduh apa-apa sahaja, dan paling penting jangan cerita aib kita kepada orang lain, melainkan pada tempat yang boleh dicerita. Mana pergi? Jabatan agama, bahagian kaunseling contohnya, kalau ada masalah rumah tangga, itu insya-Allah boleh. Dan seterusnya, bersabar menahan keinginan untuk memenuhi tuntutan dunia disebut sebagai zuhud. Kan? Apabila tuntutan kita dalam dunia, bagi kami orang lelaki, ada orang lelaki kalau boleh dia nak menikah 10. Tu kan. Dia nak menikah 10 walaupun kencing manis dia 30. Ya, kadang tak sedar diri juga. Dia nak menikah tu sampai 10. Tapi tak, agama kata tak boleh. Maksimum 4. Maksimum 4. Itu pun setelah awak dapat kawal 1, 2 dan 3 tu. Dia macam-macam lah tuntutan dia. Maka dalam bab nikah 2, 3 ni kan, kalau siapa-siapa baca betul-betul dalam kitab, saya mengajar kitab Mahasinul Islam di Cyberjaya, di satu syarikat, anak syarikat Kementerian Keuangan. Saya mengajar situ, saya rasa tak kurang daripada 8 ke 10 tahun dah. Kitab Keindahan Islam, bab saya mengaji saja bab tentang menikah lebih daripada 1. Bila kita mengaji betul-betul, rasa macam tak jadi. Niat awal tu cancel terus sebab besar tanggungjawabnya.
Besar. Tapi siapa layak, tak apalah, tak ada hukum larangan tu, tak ada masalah. Kan, isteri pertama dia tak boleh rasa dia lebih besar pada isteri kedua. Isteri kedua dia tak boleh rasa macam aku ni tak ada apa-apa. Tak boleh, semua sama. Dari sudut bila suami meninggal, dua-dua layak 1/8, 1/8. Dia layak begitu je, sama je. Tetapi hakikatnya adalah terletak pada suami. Jadi sabar menahan keinginan memenuhi tuntutan dunia. Macam kita kata tadi, kita ada keperluan 3 yang asas. Makanan, tempat tinggal dan pakaian. Itu asas dulu. Siapa yang ada kemampuan tinggi, no problem, boleh setakat nak sediakan baju dia 9 ke 10 almari, boleh. Cuma hati-hati orang perempuan, sebab baju awak tu kadang-kadang pakai sekali, lepas tu tak pakai dah. Kumpulan marhaban, kumpulan baca yasin, kumpulan mana-mana je lah. Dia tempah aja satu, dia pakai pada satu hari tu, lepas tu tak pakai dah. Takut pakaian tu tuntut kat kita dekat akhirat nanti. Siapa yang jenis dia, ustaz saya ada duit, suami bagi allowance 18,000 sebulan. Okey, tak apa, belilah, tak ada masalah. Awak pakai 2 kali, lepas tu rasa tak selesa, boleh bagi dengan orang lain. Bagi ketika baru, bukan bagi ketika baru nak buang. Itu bukan, dah buruk dah. Jadi ini kita kena lawan. Siapa je pertama, okey, dalam bab apa tadi? Makan, pakai dan tempat tinggal. Ini asas. Tempat tinggal, awak nak tak rumah 2-3 tingkat? Nak, boleh duduk, tak ada masalah. Tapi jangan rumah awak sampai 18 tingkat, melampaui batas. Kan, awak nak pakai kereta Porsche sebab awak mampu, sebab awak nak jumpa orang yang ramai. Macam kita beda. Ada orang komplain, dia kata, ustaz, ni kadang-kadang menteri atas jalan raya ni, tiba-tiba ya kita dah beratur panjang, tiba-tiba ni ada polis datang halau kita ke tepi. Adil ke tidak? Adil lah. Kenapa adil, ustaz? Adil lah, sebab dia jaga 30 juta orang, kita cuma jaga 5 orang. Kan, adil lah. Dia perlu ke satu hari, saya pernah jumpa dengan menteri, satu hari dia pergi 18 tempat. 18 tempat. Dia datang kuliah saya tu dalam keadaan baju pejabat dia tu, dia kata, sorry ustaz, hari ni tak sempat mandi lagi. Sampai begitu. Kita alhamdulillah kuliah saya maksimum 4. Dulu 7. Sekarang bila kena serangan jantung tak boleh, 4 je. Tu kan. Ada 4. Ni lepasnya alhamdulillah insya-Allah Masjid Tengku Ampuan Afzan, Indra Mahkota, Kuantan. Kejap lagi terus pergi Kuantan. Balik dari situ terus pergi Masjid Tanah Melaka pula. Begitu. Kuat ke tidak? Pada hakikatnya manusia tak kuat, tapi sabarlah dalam melakukan kebaikan. Bila kita sibuk buat baik, hilang ruang kita nak buat jahat. Tak sempatlah kita nak tengok TV, Gegar, Veganza. Tak sempat. Iya, tak sempat semua tu. Baik. Sebab itu dalam hal menahan tuntutan keinginan dunia disebut sebagai zuhud. Maksud zuhud jangan disalah tafsir. Oh, zuhud tu ustaz jalan kaki ke, tak naik bas? Tak, tu gila. Zuhud pakai baju koyak ke? Lagi gila. Zuhud, maksud zuhud mengambil keperluan, bukan mengambil kemahuan dan keinginan. Apa keperluan kita? Pakai baju, pakai seluar yang kemas, yang kualiti, yang sedap dipakai dan dilihat cantik. Itu Al-Qardawi sebut dalam kitabnya, apa nama? Al-Halal wal Haram fil Islam. Ya, pakaian mestilah satu sumbernya itu halal. Kedua, pakaian itu dia itu mesti tutup aurat, dilihat sebagai kemas dan tidak lupa dilihat cantik. Tengok cantiknya kan. Itu tengok, ya Allah, berlemuhnya bini siapa ni?
Orang Kedah kata berlemuih. Ya kan? Buruk no kan. Pakai selipar sebelah biru, sebelah kuning. Iya sungguh. Itulah. Sekarang ni style. Jadi orang gila sekarang ni. Okey, jadi baik. Itu hal. Dalam bab makan kita kata tadi juga, bagilah makan. Kami di sekolah tahfiz, saya bagi anak-anak saya makan 3 kali satu hari. Sarapan pagi pukul 8.30, makan tengah hari selepas zuhur, dan kemudian makan malam selepas maghrib. Itu aja. Tetapi rezeki anak-anak yang dekat dengan Quran ni, boleh kata setiap hari. Petang kejap lagi ada orang hantar pau, kejap lagi ada orang hantar goreng pisang, ada je. Dan sehingga anak-anak kami membesar tanpa kurus. Membesar. Ngapalnya kurang sikit. Ngapalnya kurang. Orang yang makan kurang, pelajar puteri kami. Pelajar puteri tak banyak makan. Pelajar perempuan ni kita bagi makanan, alah tak payahlah ustaz, gini kan. Dia ngapal banyak, 26 juzuk, 27 juzuk. Kalau yang lelaki yang makan banyak, tinggal 6 juzuk, tinggal 7 juzuk. Dapat tu lepas tu tinggal, lupa pula lepas tu. Tapi tak apa, nak bagi tahu kita begitu. Tempat tinggal kita yang asasnya dapat duduk dalam keadaan yang rasa selesa. Ya, rumah betul. Nabi kata rumah yang selesa. Kenderaan yang dia dapat, yang sihat kenderaan tu. Jangan kenderaan kita start jalan, gede. Akhirnya nak pergi mana tak boleh. Pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Dah, 3 tu je. Jaga tempat tinggal, jaga pakaian, jaga makanan dengan baik, insya-Allah. Apa yang kita ambil tadi? Kita kata ambil keperluan, jangan ambil kemahuan. Kemahuan ni memang itu hawa nafsu. Bersabar menahan keinginan untuk memenuhi tuntutan hidup yang sederhana disebut sebagai qanaah. Mencukupi, cukuplah. Alhamdulillah, dapat tudung bawal pun jadi. Tak payahlah pakai jenahak dengan merah. Tak payahlah pakai pari. Tak payah, cukuplah dengan apa yang ada. Contohnya begitu. Cukuplah dengan kereta Toyota. Kan berangan nak pakai Porsche, cukuplah kot. Itu alhamdulillah, dia qanaah. Cukuplah dengan rumah teres 2 tingkat. Lepas tu bila kena gaut, teres tingkat pun jadilah sebab tak boleh naik. Ya gitu. Begitu. Saya ramai anak-anak murid saya yang atas sikit pada umur saya lah, umur 65, umur 70 kan, dah mula jual rumah dia orang lah. Jual, pergi cari rumah teres tingkat. Ataupun dia duduk banglo 2 tingkat, dia jual, dia pergi cari banglo setingkat. Kenapa? Dua-dua pakai wheelchair. Wheelchair, alhamdulillah, wheelchair dia, sebab dia orang ada duit yang pakai auto control tu. Mak saya kat kampung, saya belikan yang tu. Dia jaga ayah saya menggunakan yang itu je. Orang perempuan saya kata ahli syurga besar. Saya bagi tahu dia nak balik, telefon nak balik dekat Ipoh. Sampai di Kuala Ketil, Kedah, 7 jenis lauk ada simpan. Sedangkan dia atas wheelchair. Dia jaga ayah, sakit ni berak kencing ayah sampai ayah meninggal 3 minggu lepas. Begitu Kak Bu, cukup dahsyat orang perempuan. Sebab tu orang perempuan, tenang-tenang, awak ahlul jannah, ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma jaga mulut dengan laki je. Itu je yang kena jaga sikit. Yang lain-lain insya-Allah tak ada masalah apa-apa. Jadi bila kita sabar dengan apa yang kita ada terhadap dunia kita, itu dipanggil sebagai qanaah. Qanaah. Tak apalah, alhamdulillah. Tak ada nak beli motosikal besar, beli basikal elektrik tu menjadi. Cukuplah. Boleh dah sempat datang ke masjid, orang lain jalan kaki. Begitu. Dan bersabar dalam menghadapi nafsu ammarah. Ammarah. Nafsu apa ni? Nafsu kemarahan. Maka ini jaga-jaga. Ini jaga-jaga. Kalau kita belajar tentang kajian, kajian menunjukkan bahawa respon terawal paling mudah adalah respon daripada orang perempuan. Orang perempuan dia cepat terkesan. Bila boom jadi sesuatu, boom, dia mengamuk tu cepat sikit.
tapi kemudian dia redup pun cepat. Kemudian rasa menyesal, dia macam tu. Gitu kan. Tapi orang lelaki dia tak. Orang lelaki bila boom jadi dia macam kadang-kadang tu sampai 3 bulan tak ada perasaan. Apa pun tak buat. Itu kan. Maka sebab itu ketua yang dilantik ar-rijalun qawwamun 'ala nisa adalah lelaki. Lelaki. Perempuan nak selamat hidup bahagia di akhirat. Di akhirat lah. Maka apa sahaja yang puan-puan ada cadangan, maka hanya perlu bagi cadangan kepada suami, jangan bagi keputusan. Ini pesanan daripada alim ulama berpandukan kepada hadis Nabi. Bang, saya rasa kita elok pindah daripada Ampang pergi Ulu Kelang. Contoh. Kita duduk sebelah zoo. Aman. Bagi dia dalil-dalil nas dan hujah. Cukup. Sebab apa? Sebab hati-hati ya. Dalam kitab Mahasinul Islam, keindahan Islam, termasuk di dalam bab nusyuz, pendarhakaan terhadap isteri suami, dosanya besar. Kalau mati dalam waktu itu dilaknat Allah adalah ketika suami mengajak berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, maka dia kata no way. Sedangkan suami hanya berpindah ke Sungai Way. Contoh. Ada ini bahaya ya. Bahaya apabila isteri kata no, tak ada, saya nak duduk sini. Biarlah kita PJJ. Kan sekarang itu. Biarlah kata PJJ. Rupanya 18 tahun. Ini aduan daripada suami. 18 tahun Ustaz, saya doa, saya istikharah, saya hajat, saya minta pada Allah Ta'ala agar dia akur dengan kehendak. Kerana bila suami pindah tu, suami dia dapat kelebihan dan manfaat untuk jaga keluarga dia dari sudut rezeki dan sebagainya. Tapi isteri tak nak. Ingat, yang ni sangat-sangat bahaya. Dan bila suami bercakap, jangan pandai-pandai cadangan ditutup. Itu jangan. Dengar je cadangan dia dulu. Jangan, rasanya elok ni, insya-Allah. Maka di sini amarah tu tak ada. Amarah tu apa? Sifat respon cepat marah. Ini sangat-sangat bahayalah. Saya rata-rata saya lihat respon orang lelaki dalam bab marah ni, dia tak respon begitu, berbum dia naik begitu, tidak. Tapi orang perempuan ya. Tapi kena hati-hati di situ. Bila datang je sifat amarah, maka istighfar banyak-banyak, astagfirullah. Nabi pesan dalam hadis, Nabi kata marah itu datang dari syaitan. Maka syaitan itu dicipta dari api. Sejukkanlah dengan air. Pertama sekali bila marah, sebut a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Buang syaitan jauh. Kedua, bila marah minum air. Ketiga, bila marah ambil wuduk. Kalau terpaksa basuh kepala. Paling bagus sekali bila marah terjun ke swimming pool. Rendam lama-lama. Gitu aja. Insya-Allah. Tapi kalimah pertama Nabi pesan, apabila datang syaitan menzahirkan kemarahan padamu, maka sebutlah a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Minta Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada syaitan. Dan kemudian bersabar menghadapi ajakan nafsu, melakukan secara terburu-buru, ya. Dia itu disebut sebagai waqara, iaitu ketenangan jiwa. Bila jadi apa-apa, boom. Ni jiran kita ni, putus saja. Jiran ni buat tak peduli, kita pindah. Bukan. Tindakan terburu-buru, tergopoh gapah atau tergesa-gesa adalah tindakan yang menyalahi pada agama. Sama. Bila pasangan hidup kita buat salah, jangan buat tindakan terburu-buru. Abang memang tak ada kerja lain. Sedangkan orang tua tu kerja daripada muda sampai tua, kerja dia baik banyak. Tiba-tiba dia buat satu salah, jangan padam semua keburukan dia. Kami suami, bila isteri tiba-tiba, isteri pun ada agak perangai dia. Fashion, design dia tu pun ada juga.
Kan ya, tiba-tiba lah isteri buat perangai, kami kena renung hak yang dia buat baik tu punya banyak, takkan nak padam semuanya. Anak-anak kita pun macam tu juga. Setandan kelapa kita katakan, dia semua tak sama. Semua tak sama. Ada yang masak, ada yang hijau dah jatuh dah dimakan dek tupai. Tu kalau setandan kelapa. Ada yang masak kemudian orang ambil buat santan, orang ini begini sebagainya lah. Maka kita mak bapak kena raih apa sahaja yang ada pada dia. Jangan ada sifat tergesa-gesa untuk menghukum. Tak boleh. Ya, tergesa-gesa. Tambah-tambah anak yang bermasalah, lebih-lebih lagi kita kena bantu dia. Yang tak ada masalah ni, jangan tak apa sebab dia boleh berdikari. Tapi yang ada masalah ni kita kena bantu dia. 2-3 orang anak, seorang doktor, seorang engineer, gaji 12,000 sebulan. Anak yang ketiga, Food Panda punya rider saja. Kan ya? Mana kita nak tolong? Yang nombor 3 tu lah yang kita nak tolong. Lepas tu, nasihat abang-abang dengan kakak dia tu supaya tolong adik-adik dia. Itu baru betul. Ini kaedah dia. Tapi kita sayang mak-mak, ayah-ayah, tolong hati-hati sikit. Ada anak-anak yang baru berkahwin, anak 1 dan 2, yang diorang ni datang daripada keluarga yang biasa-biasa. Suami gaji 2,000, isteri tak kerja, anak 2 orang. Pakai kereta Proton Saga tahun 1985. Enjin Orion mula-mula keluar dulu tu. Bila balik, mak dia kata, bila balik dia ke rumah, mak kata, pergilah dapur kau nak makan, tengoklah apa yang ada. Kalau tak ada, pandai-pandai beli. Tapi kalau abang dia balik dengan kakak dia balik, pakai Velfire. Dia tak tahu kakak dia pakai Velfire pun Recon. Ya, hutang jenuh-jenuh nak kena bayar. Oh, masa tu mak dia bukan main, pergi beli ayam le, beli daging le, macam-macam. Ini pun satu juga. Hati-hati. Sebab tu bila anak-anak besok tuntut dengan kita di akhirat pun kita kena jaga juga. Apa yang kita buat dengan anak-anak kita. Ya, saya alhamdulillah ada 5 orang anak, tapi kena kita semua jaga. Ada orang ada 7, ada orang ada 2, ada orang ada 12. Ada orang kampung saya, mak dia 1 ibu 1 ayah, 17. Rezeki sungguh-sungguh. Tapi 17 orang tu bawa keluar duit seorang sikit, terbina sebuah rumah banglo ayah dia dengan mak dia di kampung. Alhamdulillah. Sebab tu ramai anak bagus, alhamdulillah. Kenapa? Mungkin salah seorang dia tu orang yang sentiasa mendoakan kita ketika kita mati nanti. Jadi yang ni kita kena sabar dengan amarah kita itu, kemudian bersabar dalam hal menentukan sesuatu. Jangan tiba-tiba dia buat keputusan, tambah-tambah dalam keadaan marah. Sampai ulama kata, apabila kita marahkan anak, kalau nak marah, jangan marah pada ketika kita marah. Geram ni tak tahu nak cakap dah ni. Kita dah dapat dah berita daripada cikgu dia. Kau tunggu balik kaya. Kau tunggu kejap gitu kan. Tapi tak. Ambil wuduk dulu, solat dulu 2 rakaat, solat sunat, tenang-tenang. Udah reda dah. Masa tengok dia makan tu pergi sembang dengan dia. Masa time makan tak sampai hati lagi kita nak cakap. Maka pergi sembang elok, adik buatlah perangai elok-elok. Malu mama. Kata gitu sudahlah. Cukup. Kenapa? Manusia berhak untuk menerima ruang untuk berubah, kerana kita pun Allah bagi ruang. Kalau ikut salah kita, elok mati je. Banyak membebankan dunia ni, banyak dosa. Kalau ikut salah kita, Allah banyak benar. Salah dengan Allah, salah dengan Nabi, salah dengan mak bapak, salah dengan pasangan hidup. Dengan pasangan hidup pun menikah 3 kali, 3 kali salah. Contoh, salah dengan anak-anak, salah dengan jiran, salah dengan teman sepengajian. Pun ada macam-macam keadaan. Ya, maka kita harus tenang, dan lawannya itu adalah gelojoh ataupun terburu-buru nafsu. Bersabar menghadapi ajakan supaya undur dan melarikan diri dari medan pertempuran disebut sebagai keberanian. Sama juga sabar. Bukan kata berperang,
Kami yang ceramah ni pun ada orang tak suka. Jadi kalau kita nak tengok respon manusia, maka kita tak akan hidup bahagia di dunia. Kita buat aja lillahi ta'ala. Setiap perbuatan buat kerana Allah tidak pernah mengecewakan kita. Tapi kalau kita buat untuk menanti pujian daripada manusia, maka elok tak payah buat. Elok tak payah buat. Kan? Kita bagi derma harap dipuji. Kita bagi bantuan mohon dipuji. Itu baik tak payah buat. Sungguh. Sebab apa yang kita bagi tak ada keberkatan pun. Kami ada grup yang bagi bantuan ke sekolah tahfiz dan sebagainya, macam-macam lah, macam-macam. Ada grup tu dia hantar pula doa supaya ustaz ni tolonglah doa sikit masuk dalam grup supaya orang lain tahu yang ustaz mendoakan untuk mereka. Tak payah tahu pun tak apa. Kalau awak ikhlas, jangan harapkan doa daripada manusia, tapi awak harapkan redha daripada Allah Ta'ala. Dia siap hantar bentuk doa. Ya Allah ampunkan Hajah Fuziah, ya Allah ampunkan Hajah sekian, ya Allah tolong rawat penyakit sekian-sekian, sakit lutut contohnya gitu gini. Tu. Jadi kita bagi bantuan lillahi ta'ala, selesai. Maka tu dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bagi ceramah, kalau nak fikir tentang netizen komen kat dalam Facebook, maka dah lama berhenti. Kan, dah lama berhenti. Tapi kita tahu yang komen tu budak yang baru belajar SRP, SPM tak apa lepas lagi. Kalaupun orang tua yang komen, orang tua tu bukannya mengaji hadis, bukannya mengaji tadabbur Quran pun. Jadi kita tenang je lah. Terus kalau nak ikut komen zaman Nabi, tentangan lebih besar. Orang dicop, sebut saja baca hadis, orang cop, Wahabi contohnya begitu. Kan ya, dia tak tahu kita wasabi. Makan makanan Jepun contohlah, macam-macam kata gitu kata gini dan sebagainya. Ustaz nikah pun dia komplainnya. Ustaz nikah pun komplainnya. Ya Allah, tu macam-macam keadaan. Jadi sabar ya, kita ni macam mana? Kalau kita disuruh pergi berperang, sama ada perang tu perang dengan tentera kafir, perang tu perang dengan dalam mujahadah kita, maka teruskan peperangan. Kita jangan undur dalam perjuangan kehidupan kita sampai bila? Sampai mati. Sampai mati. Ustaz, saya dah datang ni, masjid kita dah berapa tahun? Masjid ni 20 tahun ada? Lebih 20 tahun. Katalah kita bubuh 30 tahun lah. Ustaz, daripada masjid terbina sampai sekarang saya datang mengaji ustaz, tak pandai-pandai saya. Macam mana ustaz tolong bagi nasihat? Nasihat saya senang aja. Ketika awak datang ke masjid 30 tahun, awak itu pandai. Kenapa pandai? Awak memilih untuk berada tempat yang Allah dan Nabi suka. Udah pandailah tu. Udah selesai. Kan ya? Ada ramai orang tak pilih untuk duduk tempat yang manfaat. Awak memilih untuk dinaungi ajnihah ataupun sayap-sayap malaikat. Itu pandailah tu. Dah selesai. Kita faham datang-datang masuk mengaji. Baru tahu. Keluar sekarang. Dah lupa. Itu biasa. Itu biasa. Tapi itu hakikatnya. Ya, kami yang duk mengajar ni pun banyak lupa juga. Maka sebab itu dengan ilmu tazkirah ini atau ilmu macam ni, kita akan dapat kebaikan. Bersabar menghadapi ajakan melakukan balas dendam disebut sebagai permaafan dan perdamaian. Apa maksudnya? Ni kaedah dia, sabar dalam balas dendam. Orang buat begini, buat begini. Jiran rumah teres, kan kita pagar tengah. Kan pagar tengah. Jiran tu bangun pagi, lepas subuh basuh baju, dia dah sidai baju. Kita geram, esok sebelum subuh kita sidai baju. Tu kan. Merapunya manusia. Iya. Border tengah tu ikut sukalah, siapa sempat, siapa tak sempat, sudahlah kalau nak sidai baju. Awak tempah je ampaian, letak bagi elok-elok, udah selesai. Yang salahnya, depan rumah awak tak parking kereta, awak pergi parking depan rumah orang. Yang tu salah. Itu nampak ketara sangat.
Yang tu aja. Tapi udahlah, jangan berdendam sangat-sangat. Udah selesai. Ni ada dah apa nama ni? Pokok rambutan. Ini kejadian benar tau, pokok rambutan. Dia tahu kan, dengar cerita kan? Okey. Pokok ini kejadian benar dan saya sendiri yang jadi saksi. Seorang nenek, makcik nenek. Dia nak pergi ke Seremban ziarah anak dia. Kemudian dia duduk rumah banglo. Rumah banglo, nenek ni duduk seorang dengan bibik dia 2 orang. Kemudian dia tanam pokok-pokok keliling nenek. Dia tak ada kerja lain, pencen. Dia tangan dia tu menjadi pokok rambutan ni, rambutan renek yang rimbun dengan buah tu. Dia banglo berkembar. Okey, dia dua macam tu lah. Macam semidi lebih kurang macam tu kan. So rambutan tu cukup cantik, yang dahan paling lebat buah tu masuk ke rumah sebelah. Tu kan. Selama dahan tu masuk lebat, orang sebelah tak ambil pun. Tapi disebabkan dia nak pergi Seremban, maka dia risau takut bila dia tak ada, orang sebelah ambil. Dia panggil seorang India yang mesin rumput tu, pergi hardware, beli tali, ikat tarik dahan tu berpuluh-puluh India tu. Ikat tarik dahan tu, ikat balik ke pokok yang usul tu lah. Kemudian dia pun pergi, senanglah hati dia. Dia balik ke rumah, dahan patah. Dia balik lepas seminggu ke, dahan patah, buah semua habis rosak pada muka. Apa pun tak dapat. Sedangkan hadis daripada Abu Hurairah, sahabat tanya, ya Abu Hurairah, awak dah berumur dah ni. Abu Hurairah mati umur 78 tahun. Dia tanam pokok ketika dia dah tua dah. Abu Hurairah, bila orang kata, ya Abu Hurairah, janggut pun dah putih dah, tanam pokok, bila mana sempat makan? Abu Hurairah kata, kalaupun kita tak sempat makan, kalau orang makan kita dapat pahala, kalau burung makan kita dapat pahala. Itu pun kita tak nampak. Sedangkan nenek tu, dia pun tak boleh makan, kencing manis. Itu mana pergi jiwa kita sebenarnya? Allahu Rabbi. Biarkanlah, kena hati-hati insya-Allah. Baik. Kita lihat di sini, jangan ada dendam. Ini semua benda-benda mengarut. Bersabar menghadapi godaan untuk tidak mahu menderma. Itu pun satu juga. Ada 2 sabar tau. Sabar je. Sabar apa? Tak derma dululah, sabar dulu. Itu pun sabar juga, sabar tak kena raya. Okey, ini tak betul. Allah Taala sebut wasari'u. Bersegeralah kamu dalam hal buat ketaatan, buat kebaikan, buat kebajikan, nak rebut pahala, nak simpan dalam syurga Allah Ta'ala. Jangan tangguh-tangguh. Sebab apa yang kita selalu sebut, Jin Samsudin kata, mungkin esok masih ada, tapi mungkin tiada esok bagimu. Ataupun mungkin esok untuk siapa? Ataupun apa lagi? Menanti hari esok. Nanti tak datang. Tu jangan. Hari esok bukan hak kita. Kalau kita ingat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Hashr ayat 18. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr ni surah yang ke-59 kalau tak salah saya. Tapi ayat 18. Ayat 18. Allah kata, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Macam mana nak takwa itu? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sila selidik dan perhati apa yang kamu nak bawa kalau kamu bertemu hari esok. Esok tu artinya apa? Mati. Esok tu artinya apa? Kiamat. Tu. Jadi tugasan kita hendaklah menyediakan sesuatu yang baik untuk bertemu hari esok. Maksudnya kematian ataupun hari kiamat. Jadi bila rasa nak derma,
Tak payah sabar. Tapi janganlah derma semua sekali sampai bini kuali nak masak pun tak ada. Awak derma habis dapur-dapur awak tu, tak boleh lah. Derma ni maksudnya apa? Derma sesuatu lebihan daripada asas kita. Kalau dalam rumah tangga kita, awak baju ada 10 pasang. Janganlah derma 9. Awak nak pakai apa? Lebih kurang macam tu lah. Awak ada kereta sebiji, derma ke orang. Habis awak nak merangkak. Tu ceritanya. Dalam simpanan awak ada RM1,000, derma RM999. Tu tak cerdik namanya. Maka lebihan, lebihan daripada harta itu. Dan seterusnya, bersabar menghadapi ajakan makan minum ketika awak sedang puasa. Kita kan orang Melayu puasa, pantang ada jemputan je berbuka. Kita kan perangai gitu. Ustaz, saya puasa, kawan jemput. Hukumnya apa? Buka. Bila pula nak puasa? Awak puasa Ashura pada hari tu hari Jumaat. Tasu'a pada hari Khamis, kan 9 dengan 10. Saya sempat puasa hari Jumaat sahaja sebab 9 hari bulan tu kelang kabut ngantar anak saya pergi masuk universiti. Dia masuk Unisel. Jadi hari Jumaat tu puasa Ashura. Kalaulah Tasu'a orang jemput makan kenduri, awak berbuka. Kemudian Ashura pun awak buka. Agak-agak bila awak nak puasa? Puasa yang dibenarkan berbuka bila dijemput itu adalah puasa yang tak ada kaitan. Isnin puasa Isnin, kawan kata, "Kak, saya buat jamuan ni, kambing golek." Kan ya. Jom, buka je lah. Tak apa, tak ada masalah. Kan hari Khamis, tak ada kaitan apa-apa. Itu tak ada masalah. Tapi bila dia ada kaitan puasa 6. Puasa 6 ada pun 6 hari je. Dalam tempoh 29 hari, orang jemput awak buka, orang jemput awak buka, tiba-tiba lepas habis dah Syawal, masuk Zulkaidah dah. Itu kena faham. Baik. Jadi orang yang jemput puasa ketika kita puasa khususiyah, puasa fardu dah tentulah kan. Puasa khususiyah kita sabar. Bersabar menahan diri daripada membebankan orang lain. Ini pun bahaya juga. Suami memang gajinya begitu, 2,500, tolak kereta 500, tinggal 2,000. Dapat bini kuat minta darah, laki habis tinggal berapa je. Contoh. Maka jangan minta yang bukan-bukan. Suami pula bila dia tahu isteri dia tolong dengan meniaga apa, jeli kelapa. Kat luar tu saya nampak tu ada orang jual jeli kelapa. Orang jual jeli kelapa, isteri yang meniaga. Kalau dia ada lebihan, biarlah dia makan apa untuk belanja diri dia. Suami tak payah minta yang bukan-bukan. Ini pelik-pelik dan ajaib. Ini bahaya. Jadi jangan minta yang bukan-bukan dan jangan susahkan orang lain. Sifat kita begitu je. Belajar untuk memberi manfaat kepada orang lain, hindar daripada membebani orang lain. Mak dengan ayah, anak-anak jangan beban mak dengan ayah dengan perangai kita yang tak senonoh sehingga mak dengan ayah tak boleh sempat duduk diam. Pasangan hidup kita jangan buat perangai sehingga pasangan hidup kita jadi orang Penang kata rapla jiga. Iya, keliru dia apa nak jadi ni apa, dia pun dia kelang kabut dia mai bini buat perangai, laki buat perangai, semua buat dak. Jangan bebankan. Jangan. Kita duduk jiran sebelah menyebelah yang bakal akan ditanya dalam kubur nanti tu. Jangan bebankan jiran kita dengan perangai kita yang tak habis-habis. Jangan. Ya, baik. Dan jiwa kesabaran dalam melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu perbuatan melahirkan makna-makna tertentu. Bila kita sabar dalam hal ini, insya-Allah kita akan dapat makna dia, fadilat dia. Sabar dalam bab ni kita akan dapat fadilat dia. Dan seterusnya, begitulah disebut kepada kita bahawa bertimbang rasalah di dalam semua hal. Jangan meletakkan semuanya untuk diri kita, tapi timbang rasalah berpandukan kepada kemahuan agama di dalam pemahaman sabar tadi. Banyak dalam bab sabar. Maka tak ada kerugian sikit pun
Dalam Quran tadi kita kata apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Khabar gembira buat orang yang sabar. Orang yang sabar tak pernah rugi. Tak pernah rugi. Ya, ujian-ujian yang datang ni macam-macam. Kami penceramah ni, saya personally, satu ketika Allah naikkan nama bubu sampai tak sempat. Beratus-ratus kuliah. Tiba-tiba mungkin Allah nak kita ingat pada dia, maka dia turunkan balik dengan ada tuduhan-tuduhan. Orang tuduh ustaz ni, orang tuduh ustaz ni, orang tuduh macam-macam lah. Orang komen gitu. Sebenarnya tak ada bukti apa pun. Tuduh, dicop itu ini. Dan sebahagian masjid dan surau tu tarik pengajian. Tarik. Jadi kosong, banyak kosong. Masa tu kita buat macam mana? Dua je sifat orang beriman. Pertama, sabar dan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua, sabar dan kemudian syukur alhamdulillah. Itu dua je. InsyaAllah. Tenang. Rupa-rupanya ketika Allah Ta'ala tarik berhenti sebahagian tu, Allah gantikan balik tu. Sampai sekarang tak sempat dah nak duduk. Merata-rata. So bila mana Allah nak bagi pada kita satu-satu nikmat besar, insya-Allah ada kemungkinan Allah akan tarik dulu nikmat kecil. Dia macam tu, begitu keadaannya. Jadi nikmat yang Allah tarik tu kecil je sebab duniawi, tapi di akhirat itu yang paling kekal sekali. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sampai di sini dulu, dan nanti kita akan sambung lagi berkenaan dengan kesabaran. Moga-moga kesabaran itu dapat kita rasa dalam hidup kita, sehinggalah kita hasil kesabaran yang paling besar mencapai redha Allah dan berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Satu dua soalan, silakan. Alhamdulillah, lama saya tak buat live, sibuk sikit. Ada 548 orang. Tahniah kepada muslimat di sini yang komitmen dia kuat, istiqamah lah, bagus, alhamdulillah. Cuma apa ilmu yang dapat kita bawa, dan paling besar sekali adalah bawa untuk bangunkan diri kita. Kelemahan orang perempuan paling besar satu saja, sukar bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh suami dia. Itu ujian paling besar. Sebab suami SPM, dia master. Kadang-kadang itu aja. Sebab itu saya selalu bagi tahu pada perempuan, kerana saya tahu orang perempuan ahli syurga Allah Taala. Jangan sesekali menyebabkan tu. Dan malaikat bagi tahu kepada Nabi satu je sebab kenapa orang perempuan masuk neraka ramai, sedangkan dalam syurga pun ramai. Tak sepatutnya dalam neraka ramai, sepatutnya dalam syurga ramai. Ya. Malaikat bagi tahu cuma satu je. Mereka sukar bersetuju dengan keputusan yang telah bukan dia melawan, bukan, tapi dia sukar bersetuju. Suami bagi cadangan je, cadangan dia tutup. Oh gitu. Ya, insya-Allah belajar untuk tawan hati ni sikit, sabar sikit, kemenangan besar di yaumul akhirah nanti, insya-Allah ya. Baik, seperti mana biasa, jutaan terima kasih kepada grup derma bulanan. Ya, grup derma bulanan. Yang ada grup tu yang selalu bagi kepada tahfiz saya dengan tahfiz Ustaz apa nama tu? Ustaz apa ya? Farhan. Ustaz Farhan, jutaan terima kasih. Sesekali jangan risau, sumbangan puan-puan tidak pernah disia-siakan, melainkan ya, kami memastikan anak-anak kami mendoakan setiap orang dengan doa yang khusus, dan kami tak masuk dalam WhatsApp. Jadi jangan risaulah. Kami tak akan masuk dalam WhatsApp, dan kami tak nak redha daripada manusia, seperti mana puan-puan juga nak redha daripada Allah Ta'ala. Jadi pada hari ini kalau siapa-siapa nak bagi derma, selain daripada yang bulanan tu, kami alu-alukan
Moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك Allahumma ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah di pagi ini ya Allah. Ya Allah, jadikan sedekah mereka penghubung jalan syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau satukan kami di dalam taman syurga ini ya Allah, satukan kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.